Asyik memang belum. Dah. Dia keluar. Apa yang tengok? Bom tadi. Ni hao ma. Nice fun. Mbak sikit, ni melawai sikit jadi lupa nak abang ni dalam grup. No. Ni sebelum suku. Ahlan. Selamat datang Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Faiz. Apa abang? Sihat ke? Kita mula awal sikit malam ni. Tapi terlupa nak abang kat grup tadi. Nak mula awal. Allah, Faiz. Terima kasih. Tak dan nak buat nota Faiz. Nanti insya-Allah lepas ni kita boleh buat nota yang belakang-belakang tu ada 2-3 benda. 2-3 bab tu dah terlepas tak buat lagi nota. Nanti insya-Allah. Ingatkan ah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد InsyaAllah boleh buat rajah. Yalah, tulisan-tulisan ni agak ni kan, payah sikit nak baca. Kalau rajah senang lah kan. Okey insya-Allah. Alhamdulillah. Kita sambung kelas kita yang seterusnya, yang ke-10. Asalnya yang ke-10. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Mubtada'ah ghairu mumayyizah. Malam ni kita akan bincang mengenai mubtada'ah mumayyizah, ghairu mumayyizah. Yang pertama hari itu tentang mubtada'ah mumayyizah. Perlu kita ingatkan bahawasanya apabila kita sebut mubtada'ah, maknanya dia pertama kali datang. Maknanya apabila dia pertama kali datang darah, kemudian terus istihadhah. Datang darah, kemudian terus istihadhah. Yakni sebelum tu dia tak pernah datang darah, tiba-tiba datang kali yang pertama, terus istihadhah, berkat, terus istihadhah, terus boleh beramal. Dia tak berbeza dengan masalah yang akan datang. Kita akan bincang tentang mu'tadah, orang yang dah pernah datang sekali suci dan sekali haid, kemudian tiba-tiba barulah dia istihadhah. Kebiasaannya macam itulah. Kebiasaannya orang kali pertama tu tak istihadhah pun, 2-3 kali lepas daripada tu barulah dia istihadhah. Tapi sekiranya berlaku dia istihadhah pada kali yang pertama kali datang darah, kemudian terus istihadhah, apa hukum dia? Seperti mana yang kita bincang pada tajuk yang telah lepas. Mubtadi'ah mumayyizah ni apa hukum dia? Hukum dia dia menghukumi yang kuat itu sebagai haid dan yang lemah itu sebagai istihadhah. Baik.
Adapun orang yang mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang pertama kali datang tapi ghairu mumayyizah. Apa itu ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah ini ialah tidak dapat membezakan darah dia. Dia tak dapat membezakan darah dia. Maknanya darah dia tidak berwarna-warni, hanya sekata ataupun satu warna sahaja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, darah dia tidak mencukupi syarat-syarat tamyiz yang telah disebutkan. Itu ghairu mumayyizah. Baik. Thaniyan, tajuk yang kedua, bab yang kedua ialah al-mubtada'atu ghairul mumayyizah. Baik. Kata musannif kita hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi syekhina amin. Tajuk yang kedua adalah mubtada'ah ghairul mumayyizah. Mubtada'ah ni ialah orang yang pertama kali datang. Tidak pernah ada adat lagi, tidak pernah ada sekali haid dan sekali suci. Baik, ghairul mumayyizah seperti mana yang kita dah terangkan tadi. Walaha suratani, dan bagi mubtada'ah ghairu mumayyizah itu suratani, ada dua surah, ada dua gambaran, ada dua rupa, ada dua jenis masalah dia. Yang pertama as-suratul ula, surah yang pertama ghairu mumayyizah ni apa? Bi antaraddama bi sifatin wahidatin. Dia melihat darah itu dengan satu sifat sahaja. Dia melihat darah itu satu sifat sahaja. Maksudnya tidak ada perbezaan, tidak ada warna-warni. Ka antarahu aswada faqat au ahmara faqat. Seperti mana dia melihat darah hitam sahaja ataupun darah merah sahaja. Tidak berselang-seling, tidak ada darah lain, warna lain. Baik, yang kedua itu yang pertama. Yang kedua adalah bi antarahu bi aktsara min sifatin walakinnaha faqadat syartan min syurutit tamyiz. Dia melihat lebih banyak daripada satu sifat. Maknanya dua sifat ke atas. Dua sifat ke, tiga sifat ke, ada hitam, merah, kuning ataupun hitam, merah saja ke, tak kisahlah. Yang penting ada perbezaan, darah. Maknanya darahnya bukan satu sifat sahaja, bahkan lebih daripada satu sifat. Walakinnaha, dan akan tetapi faqadat syartan min syurutit tamyiz, hilang, terluput, tidak ada satu syarat, tidak dapat satu syarat daripada syarat-syarat tamyiz. Tak dapat satu syarat daripada syurutut tamyiz, mana terluput satu syarat. Hilang satu syarat daripada syarat-syarat tamyiz yang telah disebutkan di bab mumayyizah sebelum ni. Yang mana darah kuatnya mestilah lebih daripada sehari semalam dan kurang daripada 15 hari 15 malam. Dan darah lemah dia mesti ada 15 hari. Darah dia mesti dapat 15 hari sekiranya tidak istimrar. Sekiranya istimrar, darah lemah dia mesti kena dapat 15 hari sekiranya istimrar, yakni tidak putus. Tidak putus ataupun tidak berhenti. Ataupun lebih umum lagi, darah kuat itu, sekiranya datang darah kuat selepas daripada darah lemah itu, darah kuat itu tidak melepasi daripada 15 hari 15 malam. Ini makna yang lebih umum. Kalau makna yang lebih khusus sikit ialah istimrar itu dia berlanjutan selama 15 hari. Maksudnya dia kena dapat kalau tak itu istimrar. Kalau tak istimrar maknanya dia putus, dia berhenti tengah jalan. Sebelum 15 dia berhenti. Kalau istimrar dia tak berhenti sebelum 15. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga, darah lemah dia mestilah 15 hari sekiranya istimrar. Baik.
Dan juga darah lemah dia tidak berselang-seli. Tidak berselang-seli. Itu syarat yang keempat. Ini 4 syarat tamyiz yang disebutkan dalam bab tamyiz. Baik. Sekiranya tidak mencukupi satu syarat, tidak sempurna 4 syarat ini, tidak sempurna 4 syarat ni, maka dia dihukumi sebagai ghairu mumayyizah. Dia dihukumi sebagai ghairu mumayyizah. Baik. Seterusnya, hukmul mubtada'ati ghairil mumayyizah. Hukum bagi mubtada'ah ghairil mumayyizah. Apa hukum bagi orang yang mustahadah mubtada'ah ghairil mumayyizah? Orang yang istihadah yang pertama kali datang dan tidak dapat membezakan darah dia. Sama ada darahnya sekata sahaja, satu warna sahaja, ataupun tidak mencukupi syarat-syarat tamyiz. Apa hukum dia? Seperti mana bagi tamyiz ada hukum, begitulah juga bagi ghairu mumayyizah pun ada hukum juga. Kalau orang mumayyizah ada hukum, yakni yang kuat sebagai haid, yang lemah sebagai istihadah, maka ghairu mumayyizah pun ada hukum dia. Apa hukum bagi ghairul mumayyizah? Hukmul mubtada'ah ghairil mumayyizah, mubtada'ah ghairil mumayyizah, iaitu anna haidhaha min awwalis syahri yaumun wa lailah. Haidnya itu bermula daripada awal syahra, awal bulan, bermula daripada awal bulan itu, yaumun wa lailah, hanyalah sehari semalam. Haidnya hanya sehari semalam. Wa tuhruha 29, dan sucinya itu 29 hari. Sucinya 29 hari. Haid sehari semalam, suci 29 hari. Ini sekiranya tidak mencukupi syarat-syarat tamyiz, kan? Sekiranya tidak mencukupi syarat-syarat tamyiz ataupun darahnya sekata, maka hukumnya beginilah. Hukumnya hanya sehari semalam itu haid, dan yang baki lagi tu semuanya adalah istihadah. Bermakna dia kena qada berapa hari? Contohlah kita kata ginilah. Dia pertama kali datang, dia tengok warna apa? Warna hitam. Dia pun dalam umur haid ni dia pun berhentilah, dia kata haid. Dia pun tak semayang sampai 10 hari tak semayang. Haid lagi, okey, tak apa. 12 hari, 13 hari, 14 hari. 14 hari dah ni. Kemudian 15 hari. 15 hari, bahaya. Tiba-tiba lajak kepada 16 hari. Tiba-tiba lajak kepada 16 hari darah hitam dia tu. Bila lajak saja 16 hari, maka sudah terluput syartu. Dia tahu dah kata dia ni mustahadah. Lajak saja 16 hari, daripada hari ke-15 lajak sampai hari ke-16, dia tahu kata dia adalah mustahadah. Cuma dia nak pastikan adakah dia ni mumayyizah ataupun ghairu mumayyizah. Dia tahu dah, dia pertama kali mai. Sampai masuk saja hari ke-16, buat macam mana? Nak qada yang mana haid tak tentu, tak tahu. Tak tahu yang mana haid, yang mana suci. Sebab apa? Tak mungkinlah kalau ada 16 hari, kan, masuk sampai lebih daripada 15 hari, semua itu haid. Kerana apa? Kerana sebanyak-banyak haid cumalah 15 hari. Cuma 15 hari. Dan tak mungkin 15 hari itu tak mungkin 15 hari itu semuanya istihadah. Kerana apa? Kerana kalau ada darah sudah tentu mesti ada yang haid. Takkan semuanya istihadah. Tak mungkinlah semuanya istihadah. Sebab apa? Sebab ada haid mesti ada yang, bila ada darah mesti ada haidnya. Cuma kita tak tahu berapa hari haid dia. Jadi kita tak boleh nak tentukan yang mana haid, yang mana istihadah. Maka sebab itulah ulama buat hukum macam ni, buat aturan macam ni. Bila tak dapat nak pastikan, macam mana cara kita nak pastikan? Dia perlu kepada beberapa kaedah. Baik. Bila selepas saja daripada 15, sedangkan
semuanya darah hitam, maka di situ dia sudah pasti, dia sudah yakin bahwasanya dia adalah mubtada'ah ghairul mumayyizah. Kerana apa? Kerana terluput pada syarat yang kedua. Kerana luput syarat yang kedua, iaitu darah kuat kurang daripada 15 hari 15 malam. Sedangkan di sini lebih. Bila lebih, maka luput syarat yang kedua. Bila luput syarat tamyiz yang kedua, maka hukumnya adalah ghairul mumayyizah. Bila hukum dia ghairul mumayyizah, apa hukum bagi ghairul mumayyizah? Kali yang pertama, hukumnya adalah haidnya adalah sehari semalam sahaja. Hari yang pertama tu saja. Maksudnya dia kena qada balik sembahyang dia selama 14 hari. Qada balik selama 14 hari. Orang kata, gena ni nak kena qada 14 hari. Teruk juga ni. Kan? Teruk ni, 14 hari nak qada. Banyak tu. 60 tu jadi 70 waktu. 70 waktu nak kena qada. Banyak tu, banyak. Nak buat lagu mana? 70 waktu. Itu kali sebab dia tak pernah lagi ponting sembahyang. Tak pernah ponting sembahyang, tiba-tiba takkanlah nak kena tak sembahyang selama 15 hari. Mudah banyak gitu. Sedangkan sembahyang ini diwajibkan. Jadi kok mana pun kena qada lah. Qada baliklah, qada pelan-pelan. Memang dah hukum dia macam tu, kita nak buat macam mana? Ini ketetapan yang Allah Ta'ala letak bagi orang yang berhaid. Dia sekiranya ada kesalahan di situ, dia kena qada. Baik, apa hukum bagi mubtada'ah ghairil mumayyizah? Haidnya yang pertama sahaja, sehari yang pertama. Kemudian baki tu semuanya suci. Dia terus sembahyang sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan, sekiranya darahnya masih berlanjutan. Masih berlanjutan sampai hari ke-30. Kemudian hari yang ke-31, satu hari bulan pada bulan yang kedua tu. Hari pertama pada bulan yang kedua tu, hari pertama tu dia kena berhenti daripada sembahyang. Hari pertama dia kena berhenti daripada sembahyang. Sebab apa? Sebab dia dah yakin kata ini adalah haid. Kerana apa? Berdasarkan pengalaman dia pada bulan lepas, iaitu hari pertama adalah haid, maka hukum bulan yang kedua pun samalah. Sekiranya berlanjutan lah ni. Kalau berlanjutan darah itu sampai bulan kedua, maka dia kena apa? Dia kena berhenti pada hari yang pertama tu sebab ternyata itu adalah haid. Baik. Kemudian lepas daripada sehari tu, dia kalau darah dia bersambung lagi, okey, tak apa. Dia berhenti, terus sembahyang pula. Sebab apa? Sebab yang baki lagi adalah istihadhah. 1:29. Begitulah sekiranya darah dia berlanjutan selama berbulan-bulan. Ini bagi orang yang mubtada'ah lah. Baik, wa dalilu ala zalik, dan dalil di atas yang demikian itu, di atas hukum yang demikian itu, wa zalikal hukum. Dalilnya adalah annal yauma. Kenapa dia ambil sehari? Apa dasar ulama menjadikan kaedah bagi ghairul mumayyizah ni haidnya hanya adalah sehari? Annal yauma wal lailata huwal haidul mutayaqqan. Bahawasanya sehari semalam itu adalah haid yang diyakini. Yakin kata haid. Kerana apa? Kerana paling kurang haid adalah sehari semalam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Maknanya, kok mana pun darah, apabila datang saja darah, lepas pula daripada 15 hari, dia mesti kena ada sehari yang haid. Kerana apa? Bila ada darah, sekurang-kurang haid adalah 24 jam. Jadi sebab itulah dia ambil sehari yang pertama. Kerana itu sajalah yang diyakini. Hanya
sehari semalam saja yang diyakini kata ia adalah haid. Kalau kita nak kata 2-3 hari, boleh jadi hari kedua, hari ketiga, keempat tu adalah istihadah, boleh jadi. Bila boleh jadi tak yakin. Sebab tu dia kata wa ma zada mashkukun fihi, dan hari yang lebih yang baki lagi tu mashkuk. Maknanya diragui dia punya status dia adakah haid ataupun istihadah. Maka bila diragui maka diambil yang yakin, iaitu asalnya adalah istihadah. Fala yuhkamu bi annahu haidun, maka dia tidak dihukum dengan haid illa biyaqinin mithlih, melainkan dengan yakin seumpamanya. Kalaulah kita yakin kata itu adalah haid, barulah dihukumi sebagai haid. Seperti mana di dalam masalah tamyiz, kaedah yang dicipta, yang ditetapkan oleh fuqaha dalam masalah tamyiz, syarat-syarat yang diletakkan oleh fuqaha dalam masalah tamyiz untuk mendapatkan keyakinan bahwasanya yang awal itu adalah haid. Sebab tu dia letak syarat yang mana kuat, yang mana lemah, apa semua tu untuk mendapatkan keyakinan yang mana yang haid, yang mana yang haid, yang mana yang istihadah. Sebab tu perlunya perbezaan darah dan sebagainya untuk meyakinkan, untuk mendapatkan yakin yang manakah yang haid. Baik, jelas di sini. Itu dalil dia. Diambil sehari semalam sebagai haid kerana mutayaqqan. Itu adalah yang diyakini. Baik. Jadi kita perlu berhati-hatilah. Anak-anak kita yang pada umur 9 tahun, 16 hari lagi nak masuk 9 tahun, kita kena peringat, beritahu dia kalau ada darah, abang kat baba, abang kat umi lah, abang kat umi kalau ada darah, umi nak tengok berapa hari. Kalau berapa hari dah, tanya mana darah berapa hari dah ni? 5 hari. 5 hari. Berapa hari dah? 10 hari. Hang tak payah sembahyang ni 10 hari ni, jangan sembahyang 10 hari. Tengok berapa? 15 hari dah. Beringat ni nak jadi istihadah ni. Ada kemungkinan nak jadi istihadah. Kalau lajak saja sampai 16 hari, maka berlakulah istihadah. Cuma kita kena ajak. Jadi masa tu lah, ada masa selama 15 hari, 2 minggu. Untuk kita ajak mereka macam mana nak catat, macam mana nak tanda waktu bila dan sebagainya. Jadi ada masa selama 15 hari untuk kita ajak. Baik, itu masalah ghairul mumayyizah. Kalau lebih, maka nanti kita kena bagi tahu dia, nanti hang kena qada balik ni 14 hari ni. Qadalah pelan-pelan. Jadi ibu-ibu kena waspada sikitlah, kena ambil cakna bagi anak-anak yang ketika berumur 9 tahun takriban tu, dia kena beringat. Kerana ada kemungkinan di situ anak dia akan datang haid. Baik. Famata ra'at ad-dama wa hiya mubtada'atun inqata'at 'anis salati fa idza zada ad-damu 'ala 15 wa hiya ghairu mumayyizatin igtasalat wa sallat in kana ad-damu al-mustamirru 'ala sifatihi aw taghayyara ila adwana. Maka apabila seorang wanita itu, wanita yang telah berumur 9 tahun takriban tu, 16 hari lagi sebelum 9 tahun tu, wahiya mubtada'ah, sedangkan dia itu dia melihat darah, sedangkan dia adalah mubtada'ah, maksudnya 9 tahun tadi tu pertama kali datang. Dia pertama kali datang ni tak semestinya 9 tahun. Tak mestinya umur tu. Boleh jadi 9 tahun tak mai lagi, umur 10 baru mai, kadang umur 11 baru mai. Tak kisahlah, asalkan kali pertama dia datang itu selepas daripada 9 tahun takriban. Boleh jadi dia mai umur 10 ke, umur 11 ke, umur 12, tak tentu. Yang penting adakah pertama kali dia tu. Kali pertama dia datang darah itu, itu kena cakna.
Apabila berlaku saja macam tu, inqata'at 'anis salati. Bila pertama kali dia melihat darah, maka apa hukumnya? Inqata'at 'anis salah. Dia kena berhenti daripada sembahyang. Dia tak boleh sembahyang. Yang asalnya duk sembahyang elok tu, walaupun dia belum huwal intiqa'. Ha? Okey. Okey. Yeah. Jadi apabila dia datangnya istihadah, dia datang haid, dia datang darah pada umur tu, lepas daripada 9 tahun, lepas daripada masa haid tu, masa imkanul haid tu, maka dia kena berhenti daripada sembahyang. Fa iza zada ad-damu ala 15 wa hiya ghairu mumayyizah. Apabila darah itu berlanjutan lebih daripada 15 hari, maknanya dia sekata lah, kita kata gini sini. Dia sekata sahaja warna hitam, kita kata. Sampai 15 hari. Sampai 15 hari dan lebih daripada 15 hari, wa hiya ghairu mumayyizah, maka hukum dia ghairu mumayyizah. Hari ke-16 tu dia dah kena dia kena start sembahyang dah. Dia kena start sembahyang, mandi dan sembahyang. In kana ad-damul mustamirru ala sifatihi aw taghayyara ila adwan. Sekalipun jika adalah darah itu al-mustamir, darah itu berlanjutan ala sifatihi, berlanjutan di atas sifatnya, di atas warnanya, ataupun dia berubah kepada yang lebih lemah. Contohnya apa? Contohnya dia 15 hari warna hitam, kemudian pada hari ke-15 darah dia bertukar kepada merah. Bila bertukar sahaja kepada merah, maka silap. Darah dia lebih daripada 15 sampai 16. Bila sampai saja 16, maka dia dah tahu kata dia itu ghairul mumayyizah. Bila ghairul mumayyizah, dia kena hanya sehari semalam sahaja yang haid, yang baki lagi tu adalah istihadah. Dan sekiranya darah dia itu berlanjutan lagi, contoh kita kata kala hitam, kala hitam tu berlanjut terus sampai hari ke-15, tak berhenti sampai hari ke-15. Maka dia macam biasa, terus sembahyang macam biasa, sembahyang sampai saja hari ke-15, masuk bulan yang seterusnya dia berhenti sehari tu. Sehari berhenti, kemudian hari kedua sambung balik sembahyang istihadah macam biasa. Itu sekiranya darah berlanjutan sampai 15. Dia tetap kena mandi macam biasa pada hari ke-16 tu. Dan dia cuma bezanya dengan mumayyizah apa dia? Mumayyizah, sekiranya dia mumayyizah, maksudnya hari ke-16 tu bertukar kepada merah. Bertukar kepada merah, dia dapatlah tu syarat tamyiz tu. Dia bertukar kepada merah, dia tetap juga kena mandi sembahyang. Sama macam ghairul mumayyizah, kena mandi sembahyang juga. Cuma berbeza dari sudut perkiraan haid. Ghair mumayyizah tadi dikira yang kuat sebagai haid. Adapun ghairul mumayyizah, dia kira sehari semalam yang pertama tu saja sebagai haid. Maksudnya berbeza dari segi kita nak qada berapa hari, itu saja. Nak qada berapa hari. Pada 15 hari yang pertama ni, kita nak qada berapa hari. Cuma nak qada dia tu, beza dia di situ. Kalau mumayyizah, kena qada berapa hari, tengok yang kuat. Yang lemah itu sebagai haid. Kalau ghairul mumayyizah, maka sehari semalam saja.
Okey, baik, jelas Au taghayyara ila adwan, ataupun berubah darah lemah, darah yang melebihi daripada 15 hari 15 malam tu berubah kepada adwan yang lebih rendah, yang lebih lemah. Darah dia berubah kepada yang lebih lemah. Contohnya pada hari ke-16 dia berubah kepada yang lebih lemah. Maksudnya yang awal tadi tu adalah kuat. Maksudnya sehari sampai hari pertama sampai hari ke-16 itu darah kuat. Sebab dia kata aduan kan, berubah kepada yang lebih lemah. Sudah tentu yang awal tadi adalah darah kuat. Bila yang awal tadi darah kuat dan darah kuat melebihi daripada 15, maka sudah terluput syarat tamyiz yang kedua. Bila terluput syarat tamyiz yang kedua, itu ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Sebab tu dia kata sama ada darah, kalau yang atas tadi masalah sekata, sama saja kan, sama saja. Yang kedua ni kalau berubah yang kepada yang lebih lemah, ini dia berubah, dia ada tamyiz, ada perbezaan dia punya darah, tetapi dia luput syarat. Syarat apa? Syarat yang kedua. Maka kedua-dua jenis ni, sama ada darah sekata ataupun darah dia berubah, ada tamyiz, ada perbezaan tapi luput syarat, maka dia tetap juga kena mandi semayang macam biasalah. Dia kena berterusan lah dia punya semayang dia tu, kerana nyata kata di situ adalah istihadah. Sama saja macam hukum tamyiz tu, cuma beza dari sudut perkiraan hari untuk mengqadha tu. Okey, baik. Kalau contoh kita kata hari ke-17 dia bertukar kepada merah, terus semayang macam biasa. Pasal apa? Pasal tahu dah kata ghairu mumayyizah. Okey. Amma idza taghayyara ila a'la sabarat la'allahu yanqati'u fatakunu mumayyizatan. Adapun sekiranya idza taghayyara ila a'la sabarat la'allahu yanqati'u fatakunu mumayyizatan. Adapun sekiranya berubah ia kepada yang lebih tinggi, yang lebih kuat daripada dia, maka dia kena sabak dulu. Dia kena sabak, maksudnya dia tak boleh semayang lagi. Dia jangan mandi, jangan semayang. Contohnya kita kata darah merah sampai hari ke-15, kemudian lajak sampai hari ke-16. Selajak sampai hari ke-16, kita tahulah dah berlaku istihadah. Kemudian tiba-tiba dia berubah kepada hitam. Dia tak berubah kepada kuning. Kalau berubah kepada kuning, okey, jelas. Sebab apa? Dia berubah kepada yang lebih lemah. Ni dia berubah kepada yang lebih kuat. Dia pergi kepada yang lebih kuat. Bila berlaku saja lebih kuat, macam mana dia nak buat? Dia kena stay dulu, dia kena berhenti semayang. Dia tak boleh semayang. Sabarat ni maknanya la taghtasilu wa la tusalli. Dia kena sabar, tak boleh semayang dan tak boleh mandi dan tak boleh semayang. Dia tunggu dulu. Kerana apa? Ada kemungkinan. Sebab apa dia kena tunggu? Kerana ada kemungkinan darah itu akan terputus. Darah yang bertukar kepada darah kuat itu, ada kemungkinan darah kuat itu akan terputus sebelum daripada 15 hari. Boleh jadi darah kuat ni dia main 10 hari, lepas tu lagi dia putus, dia berhenti. Boleh jadi, sebab tu kena tunggu dulu. Sebab boleh jadi dia akan bertukar kepada kuat. Kalau dia bertukar kepada kuat, maka sebab tu dia kata fatakunu mumayyizatan, maka ia adalah mumayyizah. Maksudnya sekiranya dia bertukar kepada kuat dan kuat itu melebihi 15 hari, sampai 15 hari lah. Darah kuat itu cukup 15 hari. Bila cukup 15 hari, bukan. La'allahu yanqati'.
barangkali ataupun kemungkinan dia akan berhenti darah kuat itu sebelum daripada 15 hari. Sekiranya dia berhenti sebelum 15 hari, fatakunu mumayyizatan, maka hukumnya adalah mumayyizah. Adalah mumayyizah. Maksudnya darah kuat tadi itu adalah haid dan darah lemah yang sebelumnya tu semuanya adalah istihadah. Kan kaedah yang kita belajar sebelum ni, kan kita belajar kaedah sebelum ni kata dah tamyiz ni, hukum bagi tamyiz ni yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Tak kira sama ada dia kuat itu berada di awal, di tengah ataupun di akhir bulan. Tak kisahlah. Yang penting dia yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu adalah istihadah. Sebab tu dia kata kena tunggu dulu. Kalau dia berhenti sebelum daripada 15, kan, maka hukumnya adalah tamyiz. Hukumnya adalah tamyiz. Sebab apa kita kata tamyiz? Okey, kita tengok syarat pertama. Darah kuat lebih tak saya semalam? Lebih daripada 15 hari tak? Tak lebih 15 hari. Sebab dia kata putus sebelum daripada 15 hari. Mana dapat dah dua syarat yang pertama. Kemudian syarat yang ketiga, darah merah berlanjutan. Dapat tak berlanjutan tak 15 hari tu? Berlanjutan 15 hari. Muttasil kan? Ada 15 hari. Dan 15 hari itu berhubung straight saja 15 hari. Straight 15 hari, maka dapat syarat yang ketiga, dan syarat yang keempat pun dapat, dia tidak diselangi oleh darah kuat. Bila tak diselangi oleh darah kuat, maka hukumnya darah kuat yang kedua itu adalah tamyiz, maka kita hukum sebagai tamyiz. Tak jelas di sini. Mudah ayam. Maksudnya bila sampai hari ke-15 tu dia darah merah lagi sampai hari ke-15, habis hari ke-15 masih lagi darah merah, mumayyizah. Dia pun mandi semayang, semayang, tiba-tiba bertukar kepada darah hitam. Bertukar kepada darah hitam. Bila bertukar kepada darah hitam, dia kena tunggu dulu, berhenti sat. Dia berhenti dulu semayang, dia tunggu tengok. Kalaulah tak sampai 15 hari berhenti, maka selamatlah dia. Jadi darah hitam yang dia duduk tunggu ni, ini adalah haid, maka dia cuma qada 15 hari ke bawah tu saja. Darah merah yang selama 15 hari tu, dia qada tu saja. Sebab apa? Sebab dah nyata darah hitam yang atas ni adalah haid. Okey, jelas Cuma beza dia di situ je lah. Kalau berubah kepada berkekalan darah itu ataupun berubah kepada yang lemah, itu dia mandi semayang macam biasa, terus saja semayang. Tapi kalau dia berubah kepada yang lebih kuat, okey, bila berubah berhenti dulu semayang. Okey. Berhenti semayang, kena tengok dulu darah kuat ni dia nak cukup 15 ke tak. Baik, contohnya mithalu zalika idza ra'atil mubtada'atu 15 ahmara. Thumma istamarra kadzalik, kemudian berlanjutan seperti demikian itu, maknanya berlanjutan selama 15 hari. Ni duk kira dialah bila kita sebut istihadah ghairu mumayyizah. Kalau dia sampai 15 hari, dia darah selepas dia tu lajak pergi sampai 15 hari, macam mana kita nak kira? Macam mana nak kira? Sebab itulah dia sebut tu. Dia sebut istamarra tu, 15 tu. Kalau dia berhenti tengah jalan, dia putus tengah jalan, okey, itu tak ada masalah apa. Itu tak ada masalah, dia berhenti tengah jalan. Menandakan kata dia dah berhenti daripada istihadah. Dia dah sihat, dia dah sembuh. Ini masalah tak berhenti. Kalau dia tak berhenti macam mana? Lajak sampai 15. Itu duk kira ni.
Maknanya senang saja. Bila lebih saja daripada 15, kan? Lebih daripada 15, kemudian darah berlanjutan lagi. Dia ada dua masalah. Kalau darah lemah itu lajak pung sampai hujung bulan, okey, ini ada masalah. Kita ada cara kira dia. Kalau dia bertukar kepada hitam pun, okey, ada cara kira dia. Tapi kalau dia berhenti, tak ada masalah apa. Berhenti, dia dah sembuh, okey, tak ada hal. Jadi kita akan kira yang akan datang tu, dia akan kira sebagai haid yang baru. Contoh dia tengok, dia kata mubtada'ah ghairu mumaizah ni. Dia nampak 15 hari warna merah. Alamak. Mana apa yang merah? 15 hari warna merah. InsyaAllah hari ni kita akan berhenti awal, dan hari-hari yang seterusnya pun kita akan berhenti pada pukul 11.30. Mula pukul 10, habis pukul 11.30. Sejam setengah je. Okey. Dia nampak 15 hari merah, kemudian istamarra. Berlanjutanlah darah merah itu selama 15 hari. 15 hari juga. Sebenarnya di sini. Dia pertama kali datang selama 15 hari. Di sini bila sampai saja 15 hari, lajak daripada 15 hari, oh dia tahu dah kata dia tu jadi istihadah. Istihadah dia kena mandi, solat di sini. Kemudian dia menunggu lagi dalam keadaan dia mandi, semayang. Dia mandi, semayang, mandi, semayang, mandi, semayang, macam biasa. Tunggulah sampai 15 hari. 15 hari. Lepas tu masuk saja bulan yang kedua. Masuk sehari yang pertama ni. Warna merah juga. Sehari yang pertama ni, dia berhenti. Sini berhenti. Berhenti solat. Kemudian masuk hari yang kedua tu, kan? Kalau dia berlanjutan lagi darah, ni cerita tak berhenti ya, cerita tak berhenti. Dia berlanjutan lagi. Hukum dia sama macam ni. Hukum dia sama macam ni. Sini kita hukum dia sebagai sehari semalam dengan haid, yang baki lagi tu adalah suci. Baki lagi adalah suci. Ni, sehari semalam adalah haid, yang baki adalah suci. Maka sama jugalah pada bulan yang kedua. Ni bulan pertama. Ini bulan kedua. Bulan kedua, hari pertama dia berhenti daripada semayang. Kerana apa? Kerana hari pertama ni adalah haid. Dan yang selepas daripada tu, masuk saja hari kedua, dia pun semayang macam biasa. Berhenti hari yang kedua tu, dia semayang macam biasa. Semayang sebab apa? Nyata dah istihadah. Kerana sini, tak ada, tengok ni. Sehari. Kemudian 14. 14 kan ni. Sehari yang pertama ni dikira sebagai haid. Yang ni dia kena, dia qada balik. Ni dia qada. Ni dia semayang tunai macam biasa, tak ada apa. Sebab apa? Dia dah start daripada sini. Daripada start sini mandi, semayang, kemudian dia berterusan semayang. Kalau darah dia tak berhenti-berhenti lagi, main lagi, bulan depan pun lajak lagi. Dia hari pertama dia berhenti, hari kedua dia semayang macam biasa. Kerana apa? Dia ambil berdasarkan pada bulan yang pertama. Pengalaman dia pada bulan yang pertama, iaitu pengalaman dia pada bulan yang pertama hanya sehari yang pertama dikira sebagai haid, yang baki lagi tu dikira sebagai istihadah. Awak berhenti awal. Berhenti awal maksudnya? Oh, awak berhenti awal. Permintaan Ustaz. Permintaan orang. Yalah, tak boleh lewat-lewat sangat. Bujang tak apa Ustaz. Kita hak geng-geng bujang tak apa. Hak geng tak bujang tu tak boleh lewat sangat. Okey. Itu masalah ghairu mumaizah, tak ada apa. Mumaizah ni mudah Ataupun ini masalah yang pertama.
darah lemah dia tu berlanjutan sehingga ke bulan yang kedua. Okey, tak ada masalah. Masuk bulan yang kedua. Masalah yang kedua. Okey, masalah yang kedua. Dia kata apa? Au taghayyara ila 15 hari. 15 hari merah. Kemudian dia bertukar kepada kuning ataupun akdar, kepada kuning ataupun akdar. Mana di sini dia bertukar kepada akdar, kepada kuning ataupun kepada keruh yang lebih lemah daripada lemah daripada merah. Kan merah kalau nak dibandingkan dengan kuning, lemah, merah kuat, kuning lemah. Merah kuat, kuning lemah. Okey. Jadi fa innaha taghtasilu wa tusalli, maka sampai pada hari ke ni 15 ni tak kiralah sama dia berterusan kalau merah ni ataupun dia bertukar kepada kuning, kita kata kuning, maka di sini dia tetap kena mandi solat. Yang tak boleh mandi solat sekiranya dia bertukar kepada hitam, dia bertukar kepada yang lebih kuat. Ni masalah. Bila dia bertukar kepada yang lebih kuat, dia kena tunggu dulu. Tunggu dulu. Tak boleh semayang lagi. Pasal apa? Sebab ada kemungkinan yang kuat ini adalah haid. Ada kemungkinan yang kuat ini adalah haid. Bila sekiranya yang kuat ini tidak lebih daripada 15 hari, 15 malam, maka ini dikira sebagai haid. Kalau lebih, itu dia akan kembali balik sehari ni, 14 ni, sehari had ni dia jadi ni sehari yang pertama saja dikira sebagai haid. Kerana apa? Kerana kalau darah kuat yang ni bila dia bertukar kepada darah kuat, kemudian darah kuat itu berlanjutan sampai 15 hari, ternyata bahawasanya itu adalah ghairu mumayyizah. Apa hukum ghairu mumayyizah? Ghairu mumayyizah bagi mubtadi'ah ni sehari semalam haid, yang baki lagi itu adalah istihadah. Baik, jelas lah. Tu sebab tu ada masalah yang tidak sembahyang selama sebulan. Tak sembahyang selama sebulan. Siapa tak sembahyang selama sebulan? Masalah apa? Masalah ni, masalah ghairu mumayyizah ni. Ghairu mumayyizah yang bertukar darah lemah kepada darah kuat ni. Sini dia tunggu ni. Dia tunggu 15 ni. Sebab apa? Dia tak boleh sembahyang lagi sebab dalam 15. Dalam 15 dia tak boleh sembahyang ni. Dia tunggu habis sampai sini. Tiba-tiba bertukar pada hitam pula. Tak boleh tunggu, tak boleh sembahyang ni, tunggu lagi. Tunggu sampai ke 30. Sampai ke 30 ghairu mumayyizah. Bila ghairu mumayyizah, 1 hari bulan baru dia sembahyang balik. Bermakna dia kena qada balik selama apa? Selama 15 hari sini saja. Dia kena qada 14 hari ya. 14 hari. Sehari yang pertama sebagai haid, yang baki 14 hari dia duduk tunggu tak sembahyang tadi tu, dia kena sembahyang balik. Dia kena qada. Di sini okey no halang sebab dia tak sembahyang, memang ternyata kata dah. Dia kena qada balik selama 29 hari. Sorry, silap. Dia kena qada balik selama 29 hari. Kerana sini pun dia tak sembahyang. Dalam sangkaan kata itu adalah haid. Tapi tiba-tiba bukan haid. Yang haidnya adalah sehari semalam. Kerana ghairu mumayyizah. Okey, jelas. Fa innaha taghtasilu wa tusalli, kalau darah itu berlanjutan ataupun bertukar kepada kuning ataupun keruh, maka dia kena mandi dan sembahyang macam biasalah. Dia tak perlu tunggu seperti mana ataupun sekiranya dia berubah kepada kuat. Kalau berubah kepada kuat, dia tak boleh sembahyang, kena sabar dulu, kena sabar sat. Amma idza taghayyara ila aswada fatasbiru la'allahu yanqati'u qabla mujawazatil akthar. Maka adapun apabila berubah kepada aswad, kepada kuat, kepada hitam, yakni berubah kepada kuatlah, fatasbiru, maka dia kena sabar, tunggu dulu. Tunggu dulu, jangan duk mandi sembahyang lagi. Kerana ada kemungkinan
kemungkinan haid. La'allahu barangkali boleh jadi yang qati'u qabla dia terputus. Darah hitam itu akan berhenti, akan terputus sebelum mencapai 15 hari. Sebelum sampai 15 hari. Kalau ni darah hitam ni cuma berapa hari kita kata? Cuma 13 hari, tiba-tiba berhenti. Berhenti selepas daripada 13 hari. Makna kata ini adalah 13 hari ni 13 hari ni dikira sebagai haid. Bermakna 15 hari baki ni, 15 hari ni yang sebelum ni adalah istihadah. Dia cuma qada yang 15 hari ni saja. Dia tak perlu qada selama 29 hari. Muhammad Ustaz Hakim, Pak Cik Loteh. Siapa Pak Cik Loteh? Okey, fayakunu qabla mujawazatil aktsar, sebelum mencapai 15 hari. Bila tak sampai 15 hari maka adalah haid. Kalau lebih daripada 15 hari, okey, dia ghairu mumayyizah. Fayakun, maka adalah haidnya adalah hitam ni wa ma'adahu ay istihadah. Kalau kata dia berhenti sebelum daripada 15, maka haidnya adalah hitam ni, dan yang baki lagi tu yang sebelum 15 hari yang sebelum tu ianya adalah istihadah. Baik. Habis dekat ni sampai di sini ada yang nak tanya? Cuma kita selapih dulu tentang kaedah, huraian ataupun tabyin, penerangan tentang kaedah sahaja dulu, dan sabab musabab dia nanti insya-Allah di kemudian hari kita lalu di kali yang kedua, barulah kita bahas, kita bahas dia punya ilat dia, kenapa macam ni, kenapa dia susun macam ni, sebab apa kena buat macam ni. Itu ke depan insya-Allah ada rezeki. Baik, kita sambung lagi. Summa innal mubtada'ata al-madhkurata hadhihi fi hadha asy-syahr ats-tsani taghtasilu wa tusalli bimujarradi mudhi yawmin wa lailatin. Kemudian summa ni maknanya apa? Summa ni makna li tartib, li tartib wa taqib. Sama macam fa lah, summa dengan fa ni sama ya. Li tartib, tapi dia beza dia li taqib dengan li tarakhi. Li tarakhi, lambat dan cepatnya. Itu dah nahwu lah. Kemudian sesungguhnya perempuan yang mustahadah yang mubtada'ah ni yang disebut pada bulan yang mubtada'ah yang telah disebut tadi tu, yang dia duk cerita tu, itu pada bulan yang pertama. Kemudian mubtada'ah yang disebut ni pada bulan yang kedua tu macam mana? Apa dia nak buat pada bulan yang kedua sekiranya darah itu berlanjutan sampai bulan kedua? Dia nak buat apa? Taghtasilu wa tusalli, dia kena mandi dan dia kena sembahyang bimujarradi mudhi yaumin wa lailatin, dengan semata-mata berlalunya sehari semalam. Apabila berlalu sahaja sehari semalam, maka masuk pada hari yang kedua tu dia terus kena sembahyang. Kerana apa? Kerana dah nyata pada hari yang kedua itu adalah istihadah. Darah yang kedua itu, hari yang kedua itu adalah istihadah. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman dia pada bulan yang pertama, iaitu hari pertama adalah haid, yang 29 lagi itu adalah istihadah, maka dia kena berlanjutan macam itulah. Pada bulan kedua, hari pertama dia sembahyang, yang baki lagi 29 dia. Hari pertama dia berhenti sembahyang kerana haid. Hari kedua dia sembahyang macam biasa sampai bulan ke-3. Satu hari bulan. Atau kita kata hari pertama pada bulan yang ke-3 dia berhenti sembahyang. Kemudian baki lagi tu semua dia sembahyang, dia sembahyang.
Dia cuma berhenti sehari ya. Sekiranya berlanjutan lah darah ni berbulan-bulan. Baik, ada soalan, mumayyizah itu darah yang tak boleh dibezakan atau perempuan itu yang tak reti bezakan sifat darahnya? Mumayyizah tu ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah, mumayyizah boleh beza. Kalau ghairu mumayyizah tu ghairu mumayyizah tu tak boleh beza ataupun tak cukup syarat. Kalau dia tak reti beza, dia kena belajar lah untuk membezakan. Macam mana? Sebab apa dia tak boleh beza? Sedangkan dia tengok lah. Dia tengok. Dia tahu. Kan kita dah belajar bab sebelum ni. Macam mana cara nak membezakan antara darah. Cara nak beza dia tengoklah dia warna dari sudut warna. Yang paling kuat perbezaan darah ini dia adalah dari sudut warna. Hitam maksudnya darah pekat, merah pekat tu lah. Cuma fuqaha ibarat dengan hitam. Merah pekat, kemudian merah cayak. Lepas merah cayak kuning. Lepas merah cayak perang. Lepas perang kuning, lepas kuning barulah keruh. Jadi kena tengok warna. Dan kita nak kata warna merah cayak tu, kita kena tengok sekiranya warna merah cayak itu khalis, bersih daripada campuran warna hitam, maka barulah dikira sebagai merah cayak. Baru dikira sebagai merah cayak. Nak kira kuning pun sama juga. Kuning. Kalaulah kuning itu ada campuran merah, maka tak dikira sebagai kuning lagi. Dia kena kuning khalis, kuning bersih, kuning semuanya kuning, tidak ada campuran. Kalau ada campuran, dia kira hak tercampur tu. Merah dengan hitam. Kalau merah itu masih ada campuran-campuran hitam, maka itu dikira sebagai hitam. Okey, habis. Li'annahu, sebab apa? Bila berubah saja kena buat. Kena terus semayang. Li'annahu ittadha minasy-syahril awwali annaha mustahadatun. Kerana telah jelas daripada bulan yang pertama, berdasarkan pengalaman pada bulan yang pertama, annaha mustahadatun, bahawasanya ia adalah mustahadah. Tengoklah bulan pertama tu, tahu dah kata dia mustahadah ghairu mumayyizah. Jadi bulan kedua pun dia kena ikut lagu tu lah. Ikut hukum bulan yang pertama. Okey. Ini mubtadaah. Jangan lupa. Jangan lupa kaedah ini mubtadaah. Hukum bagi mubtadaah ghairu mumayyizah. Apa nak kata tadi? Lupa dah. Baik, okeylah, tak apa. Fayalzamuha fi hadha asy-syahri ma lazimaha fi asy-syahri al-awwali. Maka lazim, wajiblah bagi perempuan itu pada bulan ini, yakni pada bulan yang kedua ini, apa yang diwajibkan pada bulan yang pertama. Seperti mana apa yang diwajibkan pada bulan yang pertama, begitulah dia kena buat pada bulan yang kedua. Bulan yang pertama itu diwajibkan sehari semalam yang pertama dia diwajibkan sembahyang, yang baki lagi tu 29 hari itu dia sehari semalam yang pertama dia diharamkan sembahyang, dan baki lagi 29 tu dia diwajibkan sembahyang. Begitulah pada bulan yang kedua. Yang ni hari pertama dia kena berhenti daripada sembahyang, kemudian 29 lagi dia wajib sembahyang. Okey. Thumma in qata'a ad-damu hadha al-marrata qabla al-15 bi annaha laysa bana annaha laysa mustahadatan fi hadha ash-shahr wa anna al-jami'a haidun. Kemudian jika terputusnya darah pada kali ini, pada bulan yang kedua ni, sebelum daripada 15 hari, tak sampai lagi 15 hari dah terputus, dia berhenti, baru 7 hari
Masuk bulan kedua ni, dia berhenti. Bila berhenti, bermakna dia telah sembuh, dia telah lega daripada istihadah. Dia lega daripada istihadah. Maksudnya bana annaha laysat mustahadatan. Nyatalah kata dia bukanlah mustahadah lagi. Kalau dia berhenti sebelum 15 lah. Dia bukan mustahadah dah. Dia dah sembuh dah lega dah. Fi hadza syahr, pada bulan ini, wa annal jami'a haidun, dan sekaliannya itu adalah haid. Kalau dia berhenti pada bulan yang kedua sebelum mencapai 15 hari, maka semuanya dikira sebagai haid. Jadi hak dia semayang pada bulan yang kedua tu kan, lepas daripada hari pertama dia terus semayang kan, pada bulan yang kedua dia terus semayang. Jadi tak berdosa lah yang dia semayang pada hari yang kedua dan ke atas tu, sebab dia mana tahu kata darah ni nak berhenti. Dia tak tahu kata darah ni nak berhenti. Bila tak tahu, dia tak apalah semayang. Walaupun dia semayang pada hakikatnya, kalau kita tengok bila dia berhenti sebelum daripada 15, dia semayang dalam haid lah kan. Dia semayang dalam haid, tapi tak berdosa. Kerana apa? Kerana dia mana tahu. Baik, habis. Itu masalah mubtada'ah ghairul mumayyizah. Mudah ya mubtada'ah ghairul mumayyizah ni. Kalau kita ingat syurutut tamyiz, bila tak cukup syurutut tamyiz, maka jelas itu adalah ghairul mumayyizah. Ghairul mumayyizah kita tengok. Kalau kata dia tu mubtadi'ah pertama kali datang, maka hukum dia macam tadi. Sehari semalam yang pertama itu adalah haid, yang baki itu adalah istihadah. Kalau mu'tadah, itu berbeza hukumnya. Okey. Dan mustahadah ni biasanya dia berlangsung lama, panjang masa. Jangka masa istihadah ini biasanya dia panjang 2 bulan, 3 bulan kadang-kadang. Dia bukan keluar straight gitu, dia asalkan dia masih ada kesan di zahir kemaluan itu, maka dia kira sebagai ada darah lah. Kerana berlakunya istihadah ni pun dia lebih kurang macam orang kencing tak lawas lah. Dia punya piping dia tu tak clear. Bila piping tak clear, dia ni lah, dia keluar tak kira masa. Dia tak tentu. Okey, baik. Sambung tajuk yang ketiga. Dan kot no, habis tajuk yang ketiga. Belum masuk tajuk yang keempat. Tajuk keempat esok. Ini tajuk ketiga dulu. Al-mu'tadatu al-mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Sebelum ni kita dah bincang dua benda. Satunya mubtadi'ah ataupun mubtada'ah. Mumayyizah dan ghairu mumayyizah. Boleh beza, tak boleh beza. Okey, dua jenis. Hukum dia pun ada dua. Hukum dia yang mumayyizah ada hukum dia, ghairu mumayyizah bagi mubtada'ah ni pun ada hukum dia. Dan yang kedua, orang yang pernah datang. Kali pertama datang, biasa ya. Tak ada istihadah apa. Kali kedua, bulan kedua main biasa. Bulan ketiga biasa. Bulan keempat, tiba-tiba pada umur 4-15 tu, dia dah pernah banyak kali dah main, tiba-tiba berlaku istihadah. Ataupun kita kata paling kurang kali kedua. Paling kurang kali kedua berlaku istihadah. Apa hukum bagi orang yang berlaku istihadah pada kali yang kedua? Dia berbeza daripada orang yang berlaku istihadah pada kali yang pertama. Al-mu'tadatu al-mumayyizah. Mu'tadah mumayyizah. Apa hukum bagi mu'tadah mumayyizah? Al-mu'tadatu hiya man sabaqa laha haidun wa tuhrun. Mu'tadah itu ialah mereka yang sudah mendahului. Maknanya dah berlaku, dah pernah berlaku
laha haidun wa tuhurun, satu haid dan satu suci. Pernah ada satu haid dan satu suci, maka haid yang kedua dan berlaku istihadah, maka orang ni dipanggil mu'tadah. Dah pernah ada haid dan suci. Wa ta'lamu qadral haidi wa tuhri, dan dia tahu pula kadar haid dia dan suci dia. Dia tahu ada haid dan suci, dan dia tahu berapa hari haid dia, berapa hari suci dia, berapa hari. Maka sebab itulah penting bagi kita untuk menanda haid kita mai bila, berhenti bila, berapa hari. Kalau lebih sempurna lagi, warna apa, untuk apa? Ni semua persediaan untuk menghadapi sekiranya berlaku istihadah, maka mudahlah untuk kita menghukumi yang mana haid dan yang mana istihadah. Kalau kita tak tanda, dia jadi payah cerita. Dia akan pergi kepada mustahadah yang lupa hari, lupa berapa waktu, lupa mai bila. Tu jadi payah cerita. Kita nak habaq pun jadi payah. Okey, baik. Duk gatal hidung siapa tu? Nak beli duit apa? Wal mumayyizatu man tara daman qawiyan wa dha'ifan wa wajada syurutat tamyiz. Dan mumayyizah tu apa dia? Mereka yang nampak darah kuat dan darah lemah, dan dia mendapati syarat-syarat tamyiz. Ada cukup syarat-syarat tamyiz. Baik. Hukmul mu'tadati al-mumayyizah. Hukum bagi mu'tadah mumayyizah ni apa? Wa hukmuha annaha ta'malu bitamyizi. Dan dia kena amal, dia kena buat dengan tamyiz, seperti mana hukum tamyiz. Apa hukum tamyiz? Fayakunul qawiyyu haidan, iaitu darah kuat itu adalah haid dan darah lemah itu adalah istihadah. Sama saja macam mubtada'ah mumayyizah. Orang yang pertama kali datang, mumayyizah, hukum dah segitulah. Mu'tadah, orang yang pernah datang, kemudian dia berlaku istihadah dan dia mumayyizah pula. Sama je hukum dia. Kuat tu haid, lemah tu istihadah. Kita tak ada masalah tu. Wa yajriha huna, benda tu dah berlaku di sana. Jami'u ma taqaddama 'inda al-kalami 'anil mubtada'ah mumayyizah. Dan telah dah dihuraikanlah di sana apa-apa yang perbahasan yang berkaitan dengan mubtada'ah mumayyizah. Benda-benda ni semua, syarat-syarat dan sebagainya tu, yang mana yang boleh kita katakan sebagai kuat, yang mana boleh dikatakan sebagai lemah, semua dah dihuraikan di dalam bab mubtada'ah mumayyizah. Okey. ويشترط للحكم لها بالتمييز أن يتخلل أقل الطهر بين عادتها والتمييز. Disyaratkan bagi hukum untuk menghukumi mu'tadah mumayyizah dengan tamyiz, yakni dengan kuat itu adalah haid, lemah itu adalah istihadah. Dia ada syarat dia. Dia tambah lagi syarat sikit. Berbeza dengan mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah mumayyizah dia tak ada syaratnya. Kalau mu'tadah dia ada syarat dia. Apa syarat bagi mu'tadah mumayyizah? Apa syarat bagi mu'tadah mumayyizah? Yang pertama, syaratnya adalah ay yatakhallala aqallu tuhri baina 'adatiha wat tamyizi, bahawa tidak menyelangi, tidak boleh ada. Tidak menyelangi ni maksudnya tidak boleh ada, tidak boleh diselangi oleh sekurang-kurang suci, maknanya 15 hari. 15 hari darah lemah. Tidak boleh ada 15 hari darah lemah selama aqallu tuhri. Maksudnya 15 hari lah sekurang-kurang suci ni. Tidak boleh ada 15 hari darah lemah itu di antara adatnya dan tamyiznya. Di antara adatnya dan tamyiznya. Maknanya di antara hari adat dia tu, kan,
dengan perbezaan darah dia tu tidak boleh ada selama 15 hari. Darah lemah tu tidak boleh ada selama 15 hari. Lagi kita tengok contoh. Maksudnya jika menyelangi di antara keduanya, di antara sekurang-kurang suci itu, maka jika dia menyelangi di antara keduanya, di antara adat dan tamyiz itu oleh sekurang-kurang suci, ada 15 hari. Dapat 15 hari barulah dia nak tamyiz. Maknanya dia tamyiz, berlakunya tamyiz selepas daripada adat dia tu selama 15 hari. Selama 15 hari, maka yang kuat itu adalah haid yang lain. Maka darah yang kuat itu adalah haid yang lain. Haid yang baru. Baik, contohnya apa? Kita tengok contoh. Mudah untuk faham. Jadi di sini dia ada dua. Satunya menyelangi. Ni 15 hari. Tidak menyelangi 15. Hak ni apa? Tidak menyelangi 15. Ini adalah tamyiz. Okey, tamyiz. Kalau menyelangi 15, ini adalah adat dan haid baru. Okey. Contohnya apa? Lau kanat adatuha khamsatan awal syahri. Kalau adat dia 5 hari pada awal bulan. Dia jangan kira bulan ni, dia kira orang panggil apa, ambil daripada 1 hari bulan. Lepas tu dah. Dia kira daripada adat kita tu. Kadang-kadang start haid ni tu daripada 6, 7, 8, 6 hari bulan kan. 6 hari bulan. Selama 6 hari bulan sampai 12 hari bulan. Jadi sucinya 27 hari. Dia bukan kira bulan. Dia kira tengok dia mai waktu bila. Dia mai waktu bila berapa hari. Kalau mai daripada mai tengah, okey tak apa. Tengah 6 hari, kemudian baki lagi 27, maknanya dia lajak sampai bulan depan tu kan. Bulan depan tu untuk dapatkan suci. Untuk dapatkan suci. Jadi suci dia kalau biasanya berapa? 6 hari. Jadi suci dia ada 24 hari. Suci 24 hari. Jadi lepas daripada 24 hari sana, biasanya dia akan mai tengah bulan. Kitaran dia tengah bulan. Ada yang kitaran awal bulan. Ada yang kitaran akhir bulan. Kita ada masalah tu. Cuma jangan kita kira bulan tu ikut bulan betul tu. Dia kira ikut dia. Bulan dia. Bulan dia. Okey, apa syarat dia? Dia kata tak menyelangi sekurang-kurang suci. Tak menyelangi sekurang-kurang suci, contohnya adat dia setiap pada awal bulan 5 hari. Kemudian tiba-tiba kan, pada bulan seterusnya tu dia tengok 20 hari merah. 20 hari. Merah 20 hari. 15 hari. Lajak ni daripada 15. Lajak Bila lajak dia kata, lagu mana ni? Kita nak kira ghairu mumayyizah ke gina? Nak kira ghairu mumayyizah ke pada? Ni dia darah merah ni, lajak ni sekata. Dia nampak gina. Jadi pada hari ke-15 ni, dia kena buat macam biasa dululah, semayang, mandi, semayang dan sebagainya. Kan? Sini dia bila dia nampak berlaku saja, dia pun mandi pada ni solat. Mandi dan semayang. Kerana apa? Kerana dia mana tahu lepas daripada 15 ni nak berterusan sampai habis ke? Dia nak
datang darah merah balik ke, dia nak datang darah kuat balik, nak datang darah kuat ke, dia tak tahu. Dia tak tahu ini. Jadi dia mandi semayang dululah. Standby. Okey. Kemudian selepas daripada 20 tiba-tiba bertukar kepada hitam. Dan hitam itu berlangsung selama 5 hari. Hitam itu berlangsung selama 5 hari. Maka apa hukum dia di sini? Hukum dia kita fanahkumu laha bil 'adati haidan. Maka kita hukum yang adat itu adalah haid, iaitu 5 yang pertama daripada bulan itu, kemudian 15 hari suci, kemudian 5 hari lagi itu adalah haid yang baru. Kan tadi sebelum ni kita belajar, kita kata bila berlaku saja ghairu mumayyizah, dia pun